Malam ni tuan-tuan sudah pasti tajuk yang begitu hangat di kalangan rakyat Malaysia hari ini ialah isu kalimah Allah. Hari ini tuan-tuan berterabur semua orang mengeluarkan kenyataan-kenyataan seolah-olah macam UMNO ni dah jual agama lah, bahawa kerajaan Madani ni hari ini telah menghalalkan penggunaan kalimah Allah di kalangan bukan Islam. Macam-macam tuan-tuan yang bertebaran. Hari ini saya berpeluang pada malam ini untuk mendapatkan penjelasan terus daripada mulut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, tuan-tuan. Jadi saudara, hari ini malam ni saya nak perjelaskan apa yang sebenarnya berlaku. Untuk makluman tuan-tuan, pada tahun 1986 ketika itu ada satu arahan pentadbiran yang mengatakan bahawa bahan-bahan, sama ada bahan bacaan, bahan bercetak ataupun CD dan sebagainya, yang ada mengandungi kalimah Allah, Baitullah, solat, apa dia tu? Allah, Kaabah. Bahan-bahan ini adalah eksklusif untuk umat Islam. Tidak boleh dibawa masuk ke Malaysia. Tuan-tuan kena faham sebab apa kena benda ni keluar. Sebelum merdeka lagi tuan-tuan, kawan-kawan kita di sebelah Sabah, Sarawak ini, terutamanya di Sarawak, mereka ini ramai yang sudah menganuti agama Kristian, dan agama Kristian ketika itu disebarkan di Sarawak khususnya adalah dengan menggunakan bahasa ibunda. Itu sebab mereka ni bahan-bahan bacaan yang mereka ada, memang dalam bahasa Melayu, dan mereka menggunakan perkataan Allah untuk refer kepada Tuhan Kristian, menggunakan perkataan Baitullah, menggunakan perkataan solat, menggunakan perkataan Kaabah. Ini memang sudah ada dalam bahan-bahan bacaan. Itu sebabnya wujudnya satu ruling pada tahun 1986, arahan pentadbiran yang mengatakan bahan-bahan seperti ini tidak boleh dibawa masuk, ke Semenanjung. Tetapi pada tahun 1986 juga, disebabkan wujudnya perkeliling ini, arahan pentadbiran ini, kabinet ketika itu yang dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir telah membuat satu keputusan baru di mana bahan-bahan ini boleh dibawa masuk dengan syarat mesti ada cop hanya untuk kegunaan umat Kristian saja. Jadi tuan-tuan, semangat perlembagaan itu apa kebebasan beragama itu, Islam adalah agama persekutuan, dan agama-agama lain boleh diamalkan oleh bangsa-bangsa lain, tuan-tuan, tetapi tidak boleh disebarkan kepada umat Islam. Ini kena faham. Itulah kelebihan Islam sebagai agama persekutuan. Agama Islam boleh disebarkan kepada semua rakyat, sama ada Islam ataupun bukan Islam. Tetapi agama lain tuan-tuan, tidak boleh disebarkan kepada umat Islam. Yang ni ramai orang tak faham. Jadi sebenarnya keputusan Tun Dr. Mahathir tahun 1986 tu pun betul. Kita tak cakap keputusan Tun Dr. Mahathir salah. Keputusan Tun Dr. Mahathir dibenarkan bahan bacaan ke, penulisan ke ataupun ni, dengan syarat ada cop. Ada cop bahawa ianya hanya untuk kegunaan agama Kristian saja. Maknanya
bahan ini tidak boleh digunakan untuk disebarkan kepada orang Islam. Ada masalah? Tak ada. Okey. Ini jelas Ini penjelasan supaya tuan-tuan faham. Okey. Apa yang timbul daripada masalah ni? Tahun 2008 ada seorang bernama Jill Island. Dia pergi ke Indonesia, dia bawa balik bahan-bahan untuk dia kaji. Bahan-bahan ni dalam bentuk CD, dalam bentuk CD. Benda ini ada bentuk CD, dan di dalam CD ni terdapat rakaman dan sebagainya, dokumen yang mana menggunakan kalimah Allah, menggunakan kalimah-kalimah yang dilarang tadi, yang barang yang mengikut perkeliling pentadbiran tidak dibenarkan. Jadi bila custom cek bahan Jill Island ini, seorang wanita daripada Sarawak tak silap saya, Jill Island ni, pihak custom merampas CD-CD yang dimiliki oleh Jill Island. Dan keputusan custom ini bersandarkan kepada keputusan arahan pentadbiran. Jelas Arahan pentadbiran kata tak boleh bawa masuk. Okey. Tetapi sebenarnya keputusan ini sudah di-overrule oleh kerajaan Tun Dr. Mahathir melalui mesyuarat kabinet dia, mengatakan boleh bawa masuk. Boleh bawa masuk dengan syarat mesti cop untuk kegunaan agama Kristian saja. Itu sebabnya Jill Island bila barang-barang CD yang dirampas, dia bawa benda ni ke mahkamah. Mahkamah bukan mahkamah syariah, dia bawa ke mahkamah sivil, tuan-tuan. Dia bawa ke mahkamah sivil. Siapa nama hakim dia? Norby. Hakim Norby yang membicarakan. Jadi bila dia fight, tuan-tuan, dia fight di kes mahkamah sivil, maka Hakim Norby, disebabkan terdapat percanggahan di antara arahan pentadbiran tadi dengan keputusan kabinet, maknanya Jill ni tak bersalah, memang boleh bawa masuk dengan syarat ada cop untuk kegunaan agama Kristian saja. Maknanya Jill ni sebagai seorang penganut agama Kristian dibolehkan, macam kita orang Islam nak bawa Al-Quran kita sendiri, dibolehkan. Jill ni, dia penganut agama Kristian, dibolehkan untuk dia bawa masuk ni untuk kegunaan dia. Tetapi tak boleh sebar pada orang lain. Ini kena faham. Okey. Jadi bila hakim tu buat keputusan, Hakim Norby tu pun cakap, saya hari ni buat keputusan, bukan saya buat keputusan berdasarkan perkara yang berkaitan dengan teologi ataupun perkara yang berkaitan dengan keagamaan. Tidak. Saya buat keputusan ini ialah kerana kesilapan teknikal dari segi sudut pentadbiran. Sebab ada dua arahan yang bertindih. Arahan yang pertama kata tak boleh. Arahan kedua telah membolehkan sekiranya untuk konsumsi orang penganut agama Kristian. Jadi Jill sebagai seorang penganut agama Kristian dibolehkan untuk dia bawa masuk bahan dalam bentuk CD ni untuk dia belajar untuk diri dia sendiri. Tak boleh untuk agama lain, untuk dia sebar pada orang lain, tak boleh. Ini kena faham. Jadi itu sebabnya saudara, benda ni kalau lawan kat mahkamah, tuan-tuan, memang tak boleh menang. Sebab ada dua perkara yang berbeza. Satu, keputusan dari segi sudut perkeliling pentadbiran. Satu lagi yang lebih tinggi, iaitu keputusan kabinet. Keputusan kabinet sudah membenarkan bahan ini boleh digunakan oleh penganut agama Kristian. Jadi itulah sebabnya KDN atas nasihat oleh pihak-pihak Jabatan Peguam Negara, penasihat undang-undang KDN dan sebagainya, mengambil keputusan supaya menarik balik, ini kena jelas, menarik balik rayuan terhadap kes Jill Island. Bukan kita tarik balik rayuan terhadap kes
membenarkan orang bukan Islam, membenarkan orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah, kalimah Baitullah, kalimah Kaabah, kalimah solat untuk agama mereka. Ini kena faham. Maknanya, saudara, hari ini tidak ada sebarang keputusan mahkamah yang mengatakan bukan Islam boleh guna kalimah Allah. Tak ada. Tak ada. Tapi tuan-tuan tahulah walaun PN dengan walaun PAS ini, saudara, kalau dulu masa mereka bersama dengan Pakatan Harapan, kita lihat Haji Hadi sendiri mengatakan tak salah untuk orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah dan sebagainya, saudara. Dan Tuan Guru Aziz pun cakap benda yang sama. Tetapi saudara, hari ini saya nak beritahu pendirian UMNO, kita tetap dengan pendirian kita, Allah, kalimah Baitullah, kalimah solat, kalimah Mekah, ini eksklusif untuk agama Islam. Ini eksklusif untuk agama Islam. Kita bagi jaminan, tuan-tuan, kita akan pertahankan hingga ke titisan darah kita yang terakhir. Kita tidak akan berkompromi dalam hal ini. Dan saya nak beritahu saudara, yang dibenarkan untuk penganut agama Kristian menggunakan bahan-bahan bacaan, penganut agama Kristian di Sarawak saja, tuan-tuan. Penganut agama Kristian di Sarawak. Penganut agama Kristian di Kuala Lumpur, di Selangor, di Johor, mereka semua, tuan-tuan, kebanyakannya membaca perkara yang berkaitan dengan agama Kristian dalam tulisan bahasa Inggeris. Mungkin ada dalam tulisan Mandarin, mungkin ada dalam tulisan Tamil. Tetapi, saudara, hanya kawan-kawan kita, terutamanya di Sarawak, mungkin ada sikit di Sabah, yang menggunakan Bible dalam bahasa Melayu. Jadi untuk mereka di Sarawak, mereka boleh gunakan Bible yang merujuk kalimah Allah, kalimah solat, kalimah Baitullah, hanya untuk mereka baca, umat Kristian baca. Tetapi kalau kita tengok, ianya disebarkan kepada bukan Islam, kita boleh buat laporan polis, tuan-tuan. Kita boleh buat laporan polis. Jadi sebenarnya, saudara, benda ni sangat kecil. Benda ni sangat kecil, tapi diperbesarkan untuk mendapat modal politik bagi membolehkan mereka menghancurkan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Tidak lebih daripada itu, saudara. Jadi saya harap lepas ini, kalau ada lagi yang tak jelas, boleh hubungi saya. Boleh kita berdiskusi. Malam ni pun kita ada ramai kawan-kawan kita yang bersedia untuk berdiskusi, untuk bertanya soalan dan sebagainya. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Okey?